Ya, Mas. Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan pada semua penonton-penonton dan naratif Facebook Live kita pada malam ini. Dan macam biasanya, kebiasaannya kita akan membawa isu-isu ataupun tajuk-tajuk yang membentuk kepentingan rakyat, dan khususnya kita akan melihat kerja buat yang telah dilakukan oleh para pimpinan wakil rakyat, esko-esko kerajaan dan juga agensi-agensi kerajaan. Inilah suara-suara rakyat yang di bawah yang mahukan satu pembelaan daripada kerajaan, maupun kerajaan persekutuan, maupun kerajaan negeri, maupun kerajaan tempatan dalam menangani isu COVID-19 yang semua maklum tentang apa yang menjadi pada negara kita dan juga dunia pada hari ini. Alhamdulillah, pada malam ini saya Abbas Azmi bersama dengan tetamu kita pada malam ini, yang berhormat Tuan Asmirul Anwar Aris, Pengerusi Jawatan Kuasa Belia dan Sukan, Pelancongan, Seni Budaya dan Pembangunan Usahawan Negeri Kedah, dan juga Setiausaha Kehormat bagi KAFA YB KFA bagi Negeri Kedah, Belah Sepak Negeri Kedah, dan juga beliau adalah Setiausaha Parti Amanah Negara bagi Negeri Kedah. Assalamualaikum, selamat datang YB. Waalaikumsalam. Apa khabar Abbas? Alhamdulillah sihat YB. Macam ni lah duduk di rumah ni macam ni lah kan, kita akur dengan arahan kerajaan lah untuk kita nak putuskan rantaian COVID-19 ni kan. YB. Ya, Bas. Sedikit pengenalan YB. Aktiviti YB sebelum pilihan raya PRU 14 yang lepas dan juga selepas. Okey. Boleh perkenalkan, maksudnya kita nak tahu YB sebelum PRU 14, platform YB jadi wakil rakyat dan menang di Dun Kubangotan di Kedah. Boleh YB cerita sikit tentang latar belakang YB sebelum dilantik ataupun dipilih sebagai wakil rakyat bagi Dun Kubangotan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Abbas, sahabat baik saya. Begini ya Abbas, saya dulu sebelum pelibatan dalam politik merupakan seorang bankers di Kuala Lumpur lah, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank, mengajar sikit di UNICEF dan juga Chartered Accountant. Buka firm sendirilah, kecil-kecil lah. Adalah bisnes-bisnes dan mengajar sekolah di Universiti Insaniah bila balik ke Kedah. Jadi pelibatan saya dalam parti iaitu selepas saya full time dalam politik iaitu saya juga menjadi ketua Pemuda Pakatan Harapan Kedah, yang mana masa dulu kita telah membina Parti Amanah dan juga Pakatan Harapan yang mana ada 4 parti iaitu Keadilan, Amanah, PPBM dan juga DAP. Masa itulah dan kita bina pemuda masa tu dan kita menyertai pilihan raya pada PRU ke-14, kita menang. Alhamdulillah, kita telah membentuk kerajaan negeri. Perkara macam biasalah, sebelum ni saya lebih terlibat dalam NGO, lebih kepada bantuan-bantuan kemanusiaan untuk rakyat, yang tu kita lebih fokus. Dan bila kita ini kita campur semua, termasuk dengan mobilisasi, seterusnya kita telah membantu masa tu ada parti PPM bersatu, kita membantu bersatu dan akhirnya kita telah membentuk PH yang bersatu, dan ada Pakatan Harapan dan kita masa tu Datuk Seri Muklis join lah. Datuk Seri Muklis jadi pengurusi. Akhirnya kita telah berjaya membentuk kerajaan pada PRU ke-14 dan saya diberi kepercayaan dan diberi amanah
sebab Ketua Pemuda Pakatan Harapan lah dah menang dan sebagainya di Dun Kemarautan, akhirnya kita telah memperoleh Kedah bersama 4 parti itu. Okay, alhamdulillah. Dan ketika YB jadi Ketua Muda Amanah Negeri Kedah, saya rakan sejawat saya lah. Saya betul Ketua Muda Amanah Selangor. Masa tu Tapi saya tak bertanding lah. Kan? Jadi YB bertanding dulu, okey lah. Jadi kita support kawan-kawan kita. ya. Okey YB, berkenaan dengan Dun Kemarautan. Ya. Saya pun dah family daripada orang Kedah, tapi jarang, sangat sekali je ikut sibuk Kemarautan ni. Jadi nak tahu sebuah sedikit tentang keadaan penduduk, kata geografi Dun Kemarautan tu sendiri. Okey. Dun Kemarautan Dewan Undangan Negeri dia mempunyai pengundi hampir 37,000, pengundi 37,000. Rata-ratanya dia ada, saya bagi 3 kategori, iaitu kategori nelayan dan petani, yang tu agak orang kata agak susah sikit lah Yang kedua adalah middle class income lah, middle class income, iaitu ada yang kerja swasta, niaga dan sebagainya, dia ada dan satu lagi adalah yang high income, iaitu banyak yang Chinese lah, dan Chinese di taman-taman di kawasan saya ada 3 kategori lah. So ada yang senang, yang betul-betul orang kata kaya lah, senang, itu ada sederhana, dan ada yang nelayan dan petani. Banyaknya di Kemarautan ni dia atas sebab dia lebih dikenali di Kuala Kedah. Kuala Kedah ni orang tahu lah, semuanya rata-ratanya adalah nelayan. Tapi ada juga sebelah sikit-sikit sebelah Lalu Jangkau ada yang buat orang kata buat bendang lah, ataupun sawah. Yang tu lebih kurang macam tu lah. Kita tengok di Kemarautan ni kebanyakan yang lebih saya fokus kepada nelayan dan juga petani yang kita fokus, dan di kelas pun tapi yang sebelah sana yang Chinese group pun kita bantu jugalah. Tapi so far tu ketiga kategori tu bila kita boleh habiskan masa, kadang-kadang kebanyakan sumbangan ni banyak di Kuala Kedah dan juga di sebelah Lalu Jangkau jalan nak ke Perlis. So yang macam saya tertarik dengan kawasan YB ni ada nelayan dengan petani Dalam keadaan sekarang ni semua aktiviti kebiasaan terpaksa dihentikan. Kalau kita tengok middle class pun dia efek juga, because dia pun boleh turun ke bawah disebabkan dia pun dah tak aktiviti. Kalau kebanyakannya perniagaan ataupun pekerjaan swasta macam bila kata tadi ni, middle income ni maksudnya daripada private sector. So kebanyakan mereka ni terkesan dengan PKP yang diarahkan oleh kerajaan tu, dan kita bersetuju dengan PKP untuk kita putuskan rantaian penyebaran virus COVID-19 ni. Cuma apa tindakan ataupun program-program yang dah dijalankan khusus bagi nak membantu golongan nelayan dan petani di Dun Kemarautan ni, termasuk juga dengan middle class ni, middle income ni, dan saya rasa mungkin pendekatan tu agak berbeza bagi kedua-dua golongan ni. So di Dun Kemarautan ni dia mempunyai ketiga segmen ni, ketiga segmen dia ada. Semestinya mungkin ada kelainan cara YB tu sendiri untuk membantu mereka dalam ketiga segmen ni. Baik, terima kasih Abbas. Saya begini Abbas, kita di negeri Kedah lah secara amnya, memang kita telah pun membuat satu bila ada package rancangan ekonomi baru-baru ini di negeri Kedah, saya rangkumkan dengan negeri sekali lah iaitu telah pun memberi barangan dapur lebih kurang dapur ni beras, gula, tepung, minyak dan sebagainya, kopi, teh, sardin dan sebagainya, macam-macam lagi barang keperluan dapur. Dan kita peruntukkan sebanyak 1,000 yang menerima bantuan tersebut. Jadi kebanyakan kita melalui MPKK kita. MPKK kebanyakan yang boleh dikatakan yang majoritinya adalah population di sebelah yang
low income, maksudnya pendapatan yang masih rendah ya di nelayan dan petani ya. Majoriti itulah. Masuk juga di middle class ya. Tapi yang orang kata high income tu tak should be no problem lah. Dia orang pun just bagi, dia orang pula bantu kita. Jadi kita lebih kurang kita bagi 1,000 pack. Kita dapat daripada kerajaan negeri fasa yang pertama kita bagi 1,000, tapi kita dapat sponsor lagi lebih kurang 500 yang kita dapat daripada NGO-NGO yang membantu sama-sama prihatin kepada isu-isu COVID dan juga pada rakyat tersebut. Dan fasa yang kedua, bila diumumkan PKP fasa kedua tu, kita bagi lagi 1,000 daripada pihak kerajaan negeri, dapat lagi daripada pihak NGO-NGO yang membantu saya, turut support rakan-rakan NGO, orang kata badan-badan korporat, lagi 500. So saya rasa saya boleh bagi kata-kata dan saya duk kira-kira lebih kurang kita dah mula memberi dekat 3,000 bantuan barang keperluan dapur. Yang kepada yang segmen yang pertama, yang pendapatan yang rendah, termasuk yang pendapatan sederhana. Dan dalam masa yang sama juga kita membantu kepada peniaga dan penjaja kecil yang kita telah pun mengedarkan, tapi tak dah banyak, lebih kurang 700 kepada peniaga dan penjaja kecil. Bagaimana kita nak definisikan sebagai peniaga dan penjaja kecil ini? Kita telah berbincang dengan persatuan penjaja dan peniaga, yang mana dan kita juga fokus kepada yang membantu peniaga tu. Macam contohlah, dia meniaga, macam meniaga nasi lemak, meniaga kedai makan tu ada juga pinggan, bancuh air, kayak lah orang Kedah bancuh air, tukang misi rumput dan sebagainya. Jadi kita fokuskan kepada mereka ni di golongan yang sederhana, pendapatan yang sederhana, membeli RM300 kepada 700 orang yang tu. Tapi yang mana kita bagi, tapi ramailah yang kita tak mampu bagi. Tapi yang kita dapat juga sasarkan kepada golongan yang memerlukan. Jadi kita bagi kita bagi lagi keperluan bagi one off cash RM300. Dalam masa yang sama juga kita juga memfokuskan kepada rangsangan ekonomi juga kepada pemandu-pemandu bot pelancong yang kecil-kecilan ini, yang pergi buat mancing ikan ataupun yang mereka buat pelancongan lah dalam bidang pelancongan di kawasan Kubang Hutan di kawasan saya tu. Jadi Kuala Kedah ni masuk kawasan WB ke? Ya, Kuala Kedah tu kawasan saya. Oh, okey. Right. Jadi adalah tourist guide dan sebagainya. Okay. Dia lebih, so yang WB kata tadi apa lebih kepada kampung lah. Dia punya perkampungan lah. Okey. Kalau macam yang WB kata tadi 700 orang tu peniaga tanpa lesen yang WB masukkan 700 orang tu. Iaitu yang ada yang register, yang tu lebih kita fokus lah yang daftar. Tapi bila kita buat pembincangan di peringkat negeri yang tak ada lesen pun, macam peniaga-peniaga tepi-tepi jalan yang perlukan pendapatan dia kita bagi juga. Selain daripada yang ada register dengan PBT, yang ada kad cucuk dan sebagainya, kita fokus yang contoh basuh pinggan dia tak ada apa lah kan. Yang ada yang walaupun tak didaftar di dalam PBT kita bagi juga. Itu juga yang terkesan. Iaitu sebab ini libatkan B40. Maksudnya data-data peniaga-peniaga berlesen ini dapat daripada PBT. So macam mana kena pasti peniaga tanpa lesen untuk disalurkan bantuan RM300 one off itu lebih? Yang ni yang dimaklumkan, orang kata kita bagi borang. Dia apply, dia mohon. Yang PBT dan sebagainya dia mohon, tapi kita boleh kena pasti. Jadi kita disemak oleh MPKK kita. Maksudnya MPKK kampung dia tahu lah dia meniaga ke tak. Dia orang sendiri. Jadi maksudnya MPKK itu boleh zoom dia punya dia ni peniaga atau tidak. Tapi ada jugalah yang cuba meniaga tapi dia kata dia meniaga, tapi kita semak. Bila semak MPKK dia kata ni bukan. Dan sebagainya. Tapi tak ramailah 700. Ramai juga itulah. Kalau nak ikutkan, kalau macam di Selangor ni pun
berlaku benda yang sama juga. Kalau di kawasan saya di bawah Dun Sedang Dr. Maria Mahmud, memang kita kenal pasti mengikut MPKK dan juga ahli majlis tempatan untuk dapatkan penegakan tanpa lesen dan bayar dan bantuan itu diberikan daripada pihak kerajaan negeri. Yang sama, benda yang sama dilakukan di kerajaan negeri Kedah. Kalau kawasan YB, pendatang ataupun warga asing, foreign workers, mereka juga terkesan. Dan kita perlu ingat apabila masalah ekonomi ini berlaku, dia akan mengakibatkan kalau tak berjaya dikawal dengan baik, dia boleh menjadikan satu kes jenayah. Dan saya tak katakan warga asing ini adalah pencetus pada kes jenayah, peningkatan kes jenayah, tetapi mereka juga manusia biasa. Ada tak bantuan-bantuan khusus diberikan di Dun Kebawasan khususnya kepada warga-warga asing yang menetap bekerja sebagainya di Dun Kebawasan? Kita macam ni, kita macam saya bagi lebih kurang 3,000 pack. Mungkin yang memerlukan lebih pada itu. Tetapi bila kita lalu kita tempat dan ada aduan, ada rintihan daripada pekerja-pekerja, kita bagi, tapi taklah sebanyak macam kita, tapi mereka, kita sebagai kemanusiaan kita bagi juga. Ini memang ada dia orang ada permintaan, so kita bagi untuk at least dia punya keperluan makan minum untuk keluarga tu lepas lah, itu je. Okey, alhamdulillah. Sebab kita kadang-kadang macam kita terlepas pandang YB kan, banyak yang saya tengok, dan ini juga lah yang saya bawakan kepada adun saya di Selangor ni, di Dun Sedang ni, bahawa kita kena lihatkan juga warga asing, kerana mereka juga berada dalam negara kita dan mereka juga terlibat dengan PKP ni kan. Mereka terkesan juga, jadi perlukan ada sedikit bantuan lah secara yang patut padan untuk diorang, supaya mereka dapat hidup dalam keadaan yang boleh mereka hidup lah. Okay, so kita dah sedikit tentang Dun Kebawasan dan alhamdulillah, so kita kena pasti adanya pelancongan pun ada di situ, ada JT ke Pulau Kedah nak pergi ke Langkawi, memang top lah. Orang kata nak pergi Langkawi ni tak boleh Pulau Kedah. Dua ni je. Penang ada tapi jarang sangat orang guna Penang tu. Biasa orang pergi Pulau Kedah atau Pulau Belih, nak atas sikit Pulau Belih. Dan ada juga nelayan, petani, ni apa ni, sawah pun ada kami ada bendang pun ada di Dun Kebawasan ni. Ada. Semua ada. Semua ada komplit. Okey, kemudian kita pergi ke Kerajaan Negeri Kedah. YB juga sebagai seorang ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, portfolio YB di bidang pelancongan, belia dan sukan pelancongan dan juga usahawan. Dan seperti di negeri Selangor, saya ambil contoh di negeri Selangor kerana saya berada di dalam negeri Selangor, walaupun anak utara tapi duduk di Selangor lama lebih. Jadinya beberapa bantuan pakej ransangan ekonomi negeri Selangor yang diumumkan yang membuat di Selangor, saya kira dalam minggu lepas, dan dia fokus kepada golongan sasaran dan juga umum. Sasaran itu maksud saya adalah frontliners dan juga petugas kerajaan dan sebagainya, dan juga secara umum untuk merangsang ekonomi apabila COVID-19 ini telah selesai, PKP dah selesai khususnya lah. Jadi maksudnya dia ada short term and long term. Package ini melibatkan short term and long term. So bagaimana negeri Kedah, Habib? Okey, untuk makluman kita ada juga dalam bila kita ada perbincangan untuk inisiatif Kerajaan Negeri Kedah menangani COVID-19, kita telah pun memperuntukkan dalam total keseluruhan lebih kurang telah diumumkan oleh Datuk Seri Utama, Datuk Mahathir, totalnya lebih kurang 21 juta. Jumlah keseluruhan 21 juta. Yang mana antara kategori-kategori ataupun kita pecah melalui segmen-segmen yang kita mana yang saya sebut tadi, asas keperluan untuk setiap dun Setiap dun kita bagi 36 dun. Lebih kurang satu dun 100,000, 36 dun 3.6 juta. Tapi dalam masa yang sama, apa yang menarik di Kedah ini, kita juga memberi juga kepada pihak adun pembangkang sebanyak
untuk diberi kepada adun bangkai sebanyak 17. Mereka 17 adun. 30 kepada 17. Kita untuk kerajaan, kita bagi adun kerajaan dan juga penyerasdun kerajaan. Penyerasdun ni maksudnya mereka berada dalam kawasan pembangkang? Ya, pembangkang. Mereka mendapat 1,000, ada pembangkang mendapat 1,000. Tapi dia orang ada lebih lah kalau itu kan, ada persoalan itu dia orang tak kena. 200,000 tu adun tu? Dia lebih, dia dapat 130, kami dapat 100 macam tu. 130. Tapi kita ada bantuan-bantuan yang lain diberi kepada penyerasdun melebihi pada pembangkang. Jadi lebih yang juga ada adun kerajaan pun ada lebih. Cuma kita menghormatilah dari segi perbincangan pembangkang. Baik. Yang tu yang memberi barang keperluan asas. Lepas tu kita telah pun memberi food bank kepada pelajar-pelajar di IPT, di Kedah yang pelajar tajaan negeri Kedah di Mesir dan di Jordan ya. Yang tu ada pelajar-pelajar mungkin ada sikit sebanyak kita bantu. Di IPT di Insania. Universiti Insania. Kita juga bagi kepada bantuan sokongan kepada petugas-petugas Barisan Harapan, doktor jururawat frontliner lah, jururawat polis, APM, rela, immigration dan agensi-agensi yang terlibat. Jadi yang tu kita bagi lebih kurang 630,000. Betul, nama tu food bag, Keseluruhan lah. 30,000. Bantuan perubatan kepada Hospital Sultanah Bayar. Sultanah Bayar kita bagi 435,000 dan face mask 50,000. Okey. Lepas tu kita juga ada bantuan 300,000. Kita bagi untuk total package rangsangan yang saya sebut tadi yang RM300 untuk 700 di setiap dun tu. Total up lebih kurang 21 juta. 21 juta. Termasuk dengan zakat lah. Kita ada bagi daripada zakat ini dah. 1 fasa pertama 1.2 juta dan yang baru kita tambah 1 juta lagi. Okey. So maksud YB tadi ni ialah peruntukan 21 juta ni termasuk dengan bantuan daripada zakat? Termasuk. Okey. So yang untuk saya tertarik dengan tadi itulah yang pembangkang pun dapat 1,000 lebih 30,000. Penyaras dapat 1,000. Okey. So yang bantuan bekalan asas ni pasal sekarang dia jadi isu lebih. Isu dia ialah yang kita dapat maklum lah, ada setengah kawasan tu dia orang dapat peruntukan barangan makanan asas macam yang YB duk buat lah, yang biasa kita buat tu, tapi datang daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. Mereka kata satu pack tu RM100, tapi bila dia buka pack tu, dia kira-kira balik tak cukup 100. Contohnya gitu. So dalam prosedur untuk mengagihkan bantuan makanan asas ni kepada rakyat, khususnya rakyat Kedah, ada prosedur tertentu yang perlu diikuti. Contohnya satu pack RM50 ataupun mesti ada beras, everything lah. So ada tak prosedur-prosedur itu ditetapkan untuk negeri Kedah? Sebab kita lihat benda itu satu benda yang menjadi masalah juga. Sebab bila declare satu pack 100, tapi bila dibuka tu dia tengok satu tu barang tak sampai 100. Jadi isu juga benda ni yang tengah viral sekarang ni. Ini bukan negeri Kedah lah, negeri lain. Saya nak tanya YB, negeri Kedah macam mana? Dia ada standard of procedure tak untuk pack makanan ni? Dia begini, saya nak cakap pun dia memang kita bagi macam di negeri Kedah ni pun RM50 kita bagi. Beras RM50. Tapi kadang-kadang Abbas, bila kadang-kadang tu kita bagi bahan tu, tapi oleh kerana mungkin kita fokus kepada kampung tu, mungkin dapat dalam 50 orang. Mungkin dia berpecah. Saya rasa macam tu. Okey. Nak meramaikan saya rasa. Mungkin. Membanyakkan lagi. Realitinya berlaku macam tu. Realiti berlaku. Contohlah saya kata kalau dia boleh dapat, kalau dia bagi 50 untuk satu family, tapi dia pecah tu, dia dapat. Bila dia beli dengan one box yang banyak tu, dia dapat harga murah. Dia dapat juga benda yang sama.
Tapi saya tak tahulah di negeri-negeri yang katakan RM100 dia berikan tapi diberi macam tu. Jadi macam kita orang ni memang ada berlaku beberapa tempat juga. Tak nafikan. Memangnya secara jujurnya memang pasal kita nak bagi ramai lagi yang dapat. Itu je. Okey. So macam mana pakej rancangan ni pula Abi untuk jangka masa panjang selepas berakhirnya PKP? Sebab saya rasa selepas PKP ni kita akan berhadapan dengan krisis ekonomi. Sebab once bila aktiviti ekonomi semua shutdown, so dia akan efek kepada pergerakan generate income untuk negara dan juga negeri. Dan seharusnya saya rasa Kerajaan Negeri Kedah juga mempunyai inisiatif bagaimana untuk menyelesaikan ataupun bersedia untuk menyelesaikan apabila berlaku krisis ekonomi selepas PKP ni, Abi. Ya. Dia kalau yang untuk jangka pendek tadi tu saya ada maklum yang RM300 untuk 700 orang. Lebih kurang RM210,000. Campur dengan RM100,000, so satu dun lebih kurang dapat RM310,000. Okey. Yang tu jangka pendek yang masa PKP ni. Ya. Yang saya mempengerusikan dalam usahawan bila kita dalam pemerintahan ni kita dapat komplain daripada peniaga dan penjaja yang tak boleh berniaga, tidak ada income langsung. Ya. Okay. Dan bila disebabkan oleh PKP, perintah kawalan pergerakan ini di peringkat nasional bila diberitahu oleh Perdana Menteri, jadi menyebabkan orang tak boleh berniaga. Bila tak boleh berniaga, bila kita bincang dengan PBT, akhirnya pun yang terbaru pun tak boleh juga berniaga kan, tak boleh buat bazar dan jadi kita di peringkat kerajaan negeri untuk long term kita letakkan supaya adanya bazar-bazar yang selepas PKP. Selepas PKP ni lebih kurang 5 juta ringgit. Saya ada perbincangan pegawai kewangan negeri yang mana kita sudah ada allocation supaya kita buka tempat-tempat baru untuk mereka berniaga. Selain daripada yang mana kita telah pun, kita kena tukar mindset kita. Mindset kita kena bertukar. Sebab apa? Sebabnya sekarang ni cara orang berniaga dah jadi lain. Online, riders, dan lebih pada order ataupun sampai COD dan sebagainya lah. Benda yang tu yang kita promotekan. Jadi kita di bawah unit pembangunan usahawan negeri Kedah, UPUK, ras di antara syarikat-syarikat yang kita kena pasti iaitunya ialah Foodpanda, kita ada Order Makan, kita ada beberapa syarikat lain dan mula-mula kita tak bersaing dengan satu saja, kita tak nak monopoli, kita nak semua orang sebab kita nak apa tu. Okey. Teruskan. Kita nak merancakkan keadaan dengan kita tak monopoli di mana-mana syarikat, tapi dia mungkin dia punya pegangan dalam beberapa teritori ataupun kawasan tu lebih besar. Jadi kita juga dapat kajian bersama dengan Universiti Utara Malaysia. Juga mereka telah menyediakan sistem untuk kita. Kita ada perbincangan dengan pihak mereka dan lebih detailnya tak sehari dua ni akan ada lagi perbincangan untuk merancangkan ekonomi negeri Kedah ni dengan kita membuat seberapa banyak yang mungkin melalui sistem kajian oleh UUM tu untuk jangka masa panjang, dan dalam masa sama juga PBT juga dia ada dia punya sistem mereka ya untuk di website PBT itu sendiri di setiap daerah. Di 12 daerah di Kedah tu mereka juga ada sendiri, mereka boleh lah. Cuma kita dalam proses untuk educate kita punya yang anak muda ni berniaga tak ada masalah lah. Tapi yang makcik-makcik pulut udang kan, dia apa tu kuih lopeh, kuih pulut sekaya dan sebagainya, dia duduk jam berniaga talam ni. Yang tu kita nak kita bagi tahu depa supaya depa kena join sekali. Benda ni tak boleh lah. Tak jadi. Kalau kita duk biar lepas ni jadi masalah pada kita. Jadi saya rasa pihak kerajaan negeri bila dia ada tapak-tapak yang baru, kita akan buka, kita ada allocation tu, saya rasa ia memberi orang kata peluang kepada mereka untuk berniaga
di tempat-tempat baru, lebih strategik. Selepas ini planning kita ni dah tak macam dulu lagi lah. Kita akan buka sebanyak mungkin di setiap daerah, tempat-tempat yang baru. Yang tu sikit sebanyaklah dalam kita punya projek kita sekarang ni bersama dengan UM. Saya kata okey, kita bersetuju bahawa ni baru saja set di bawah Institut Pemikiran Tun Mahathir di bawah UM tu untuk membantu pihak kerajaan negeri. Bagaimana kita nak tengok sama ada kita letak sekarang ni mungkin walaupun tempoh habis dah PKP, kita masih adanya orang kata kita adanya sehari pun mungkin juga kena ada berlaku. Kita kena ada langkah kawalan-kawalan tu masih ada lagi. Idah dia tu belum. Jadi tak beda lagi. Kita letak e-bazar satu tempat ke, one stop center. Kita ada town yang kita buat di negeri Kedah tu, ada 2-3 tempat yang buat. Kita merancangkan di kawasan-kawasan yang telah kita sediakan. Dia tak ada implikasi lain ke, sebab apabila berlaku PKP ni, aktiviti-aktiviti harian perniagaan semuanya dah ditutup, banyakkan ditutup sebagainya. Jadi income kerajaan negeri Kedah juga berkurangan. Begitu dengan PBT yang paling terkesan dengan PKP ni. So apabila macam Wabi kata tadi, selepas habis PKP ni, kerajaan Kedah menganjurkan ataupun mengesyorkan satu aktiviti baru, iaitu diadakan kawasan-kawasan pembinaan untuk kawasan-kawasan perniagaan yang baru, ya. Jadi dia mempunyai implikasi kewangan. So sejauh mana kerajaan Kedah boleh ataupun mencari sumber-sumber lain, ataupun kerajaan Kedah ada sumber-sumber lain untuk mengadakan tempat-tempat ni. Sebab apabila berlaku PKP ni, semua kolaps. Dan yang paling terkesan PBT lah. Kalau kerajaan Kedah serahkan tanggungjawab ni kepada PBT, saya rasa PBT pun mengalami masalah juga, sebab mereka pun dengan cukai pintu mereka tak collect semua kan. So ada tak insentif daripada kerajaan Kedah macam mana kaedah tu nak dibuat selepas berakhirnya PKP? Ya, sebab tu saya cakap kita yang allocation ni kita kena ada reserve dari pihak-pihak kerajaan negeri, sebab kerajaan negeri pun dah ready dah, sebab collection kita mungkin daripada hasil tanah, hasil cukai tanah, hasil daripada cukai daripada PBT, perniagaan sewaan daripada PBT, semua kita dah bagi pengecualian. Kita juga kita tangguhkan pembayaran selama 6 bulan. Bulan Mac kita telah meluluskan di dalam mesyuarat Exco daripada bulan Mac hingga bulan September, 6 bulan. So semua penyewa tidak perlu bayar untuk sementara waktu. Kita pun kita boleh tangguhkan serupa dengan pihak kerajaan persekutuan. Jadi yang tu sikit sebanyak dia akan menyebabkan kita punya collection hilang banyak, boleh hilang 6 bulan baru dia start. 6 bulan lah, collection 6 bulan tu banyak untuk collection pihak kerajaan negeri juga, hasil-hasil tanah sebagainya tu juga akan kekurangan. Sebagai contoh, kalau kita boleh collect 40 sebulan 40 juta, dalam masa PKP ni saya rasa nak dapat 1.2 juta pun penat. Orang tahu lah kan. Bukan kata saja agensi kerajaan atau swasta ataupun syarikat swasta, semua terkesan satu dunia. Jadi kita mengambil langkah-langkah apa yang kita nasib. Teruskan tak apa. Nasib baik apabila nasib baik bila adanya reserve daripada pihak kerajaan negeri yang kita telah pun memperuntukkan supaya kita dapat membantu melalui satu, kita akan tengok dari segi bisnes. Sebagai contoh, kalau dalam bidang pelancongan, contoh saya apabila duit-duit yang kita nak guna masa pelancongan tahun Malaysia 2020 tu kita tak gunakan, tak berbelanja. Jadi bila kita belanja, maksudnya kita boleh kita tak belanja untuk marketing, promosi, event dan sebagainya. Kita stop dengan duit tu kita gunakan balik untuk rakyat. Dan kerajaan negeri juga telah membuat keputusan dalam mesyuarat Exco kerajaan negeri, iaitu kita telah pun Exco kerajaan negeri ini telah membuat kita stop termasuk dengan hari kebetulan Tuanku. Kita boleh save boleh katakan jutaan ringgit daripada program Merdeka
hari raya, kita stop, kita tak ada sambutan hari raya, kita tidak ada bulan puasa ni, kita tidak ada event, kita tidak ada pergi ke program untuk berangkat ke haji. Kadang-kadang kita ada program. Jadi maksudnya saya nampakkan bahawa inilah yang kita boleh jimat, dan duit ni kita simpan dan kita guna pakai untuk COVID semata-mata dan perancangan jangka panjang untuk nanti. Jadi kita boleh jimat melalui event-event di kerajaan negeri. Betul? Okey. Termasuk event-event tuanku, dan tuanku telah bersetuju, dan tuanku Sultan juga meminta benda ni supaya membantu rakyat itu lebih penting, dan event-event negeri batalkan keseluruhannya. Boleh kita sampai ke bulan 9 nanti. Memang kita gunakan balik. Jadi dengan duit ni saya rasa terlalu boleh membantu banyaklah apa yang kita boleh lakukan bersama. Yang saya tanya itu pasal tempat macam saya bertugas di Ahli Majlis Bandaraya Suruhanjaya. Kami ni antara ketiga tertinggi collection PBT di Selangor. Lebih kurang 350 juta per year. Kami pun mengalami masalah yang sangat-sangat kritikal sekarang ni, because bila kita dah tolak cukai pintu dan di premis perniagaan pun tak dapat dibuka dan sebagainya, kita bagi pengecualian, tangguhan dan sebagainya, memang ada efek sangat-sangat besar lah. Jadi negeri Kedah Alhamdulillah ada banyak inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kedah. Saya rasa Kerajaan Negeri Kedah mampu untuk menangani krisis selepas berakhirnya PKP ni lebih. Saya yakin mula pada awalnya perbincangan kami pun, saya pun ada terkesan risau bila kita dia boleh menyebabkan kerajaan collapse tau. Betul. Tapi buat perbincangan, kita bila tengok balik kembali keseluruhan dia, sebenarnya bila kita stop semua event-event kerajaan negeri, stop event-event yang melibat juga Tuanku Sultan yang sendiri titah kepada pihak kerajaan dengan sendirinya, and then program-program orang kata hari raya kita terkesan kita negeri, peringkat daerah, agensi-agensi kerajaan, swasta, stopkan semua. Bila kita buat putusan ni, kita boleh menjimatkan kewangan dan boleh berbanja untuk kita pulihkan balik ekonomi di peringkat negeri Kedah itu. Okey, Abi. Sementara tu Abi juga sebagai setiausaha kehormat bagi KFA. Ya. Abi, So dalam tempoh PKP ni tak ada game. Ya. Training ada ke Abi? Training pun tak ada, internal lah, personal ini. So macam mana keadaan player-player di Kedah dalam PKP ni? Abi tengok macam mana? Dia begini. Ataupun ada terganggu dia punya latihan ke macam mana ke? Sebab latihan untuk pasukan tu tak ada lah. Jadi latihan persendirian saja. So dia pun tak tahu lagi dia punya kedudukan, sama ada Liga Super bersambung atau tidak. Tapi agak sikit lah kita nampak tapi kalau kita Liga Super ni sambung dan nampak penonton, dia berikan yang cukup besar kepada KFA itu sendiri, Lang Merah ni. Sebab stadium collection. Itu macam contoh baru ni lawan Selangor. Minta maaf lah. Abang, kami menang. Dengan bayangkan kalau perlawanan game tu dengan Selangor, pasukan-pasukan kuat, dia akan dapat income daripada stadium tu. Dia full house, kita boleh collect banyak. Tapi kalau tak ada, itu pun daripada collection stadium yang ada full penonton pun tak boleh cover kita punya expenses untuk the whole season. Especially dalam season tu kita melalui sponsor ataupun penaja-penaja yang asing. Jadi saya rasa saya rasa terkesan, mereka pun tahu, tapi macam Negeri Kedah ni baru-baru ni kita cuba carilah untuk membayar dengan gaji dan sebagainya. Tapi dia orang rasa mungkin lepas juga rasa mungkin, tapi saya harap dah ada perjumpaan, pengurusan sendiri ada berjumpa dengan player-player, beri semangat, kata-kata motivasi kepada mereka, dan mereka tahu apa yang berlaku, dan saya harap juga mereka mempunyai komitmen. Dan ada salah seorang baru saya dapat tadi, saya tahu dah benda tu tapi tak dapat lagi makluman. Ada saudara Azmi, dia berniaga ikan, dia kata, dan juga dia membantu orang kampung dia memberi ikan kepada orang kampung yang susah. Itulah komitmen yang saya cukup respect pada
pemain-pemain pasukan Kedah. Sebab apa? 2 kali final kami last year. Coach Aidil ni dia mengajak player-player ni untuk turut sama membantu rakyat-rakyat miskin. Maksudnya pemain tu mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat dan juga kebajikan. Yang tu saya rasa terharu masa tahun lepas yang orang buat korban, mereka bantu orang susah, pergi melawat rumah orang anak-anak yatim, pergi sekolah tahfiz dan sebagainya. Rasa itu yang terbaik oleh pemain-pemain lah yang diketuai oleh coach sendiri. Itulah Wabi, semenjak dia menjak ni, Wabi sebagai setiausaha, Wabi Azmirul sebagai setiausaha kehormat KFA. Ya. 1, 2, 3 hari ni dia agak ada isu panas sikit pasal KFA ni. Dan setiausaha kehormat ni yang banyak menjawab bagi pihak KFA. Antaranya saya dengar di hujung-hujung telinga ni berkenaan dengan gaji player. Jangan panas lagi. Tak, apa cerita sebenarnya Wabi? Apa cerita sebenarnya tu? Apakah KFA menggunakan alasan PKP dengan tidak ada income kepada KFA menyebabkan KFA tidak boleh menyalurkan gaji sepenuhnya kepada player ataupun bagaimana? Dia kena faham kita tak macam di negeri lain. Pendapatan macam Selangor, Penang, Johor, KL yang mempunyai pendapatan yang besar negeri Kedah ni, iaitu kita faham. Kena faham yang tu dulu, pendapatan kerajaan negeri. Sebabnya kerajaan negeri Kedah ini selalunya zaman-zaman dahulu saya dapati bahawa contoh 2-3 penggal sebelum-sebelum ni kerajaan yang mendapat mereka dapat balak. Income pendapat. Balak sekurang-kurang kita dah ni dah tak boleh terbang. Jadi tak ada income 50-60 mungkin boleh disalurkan sedikit untuk membantu pasukan bola. Yang keduanya sebelum penggal sebelumnya juga ada yang orang kata gadai tanah, bagi tanah lah. Dari tanah Sumi dapat income. Sekarang ni kita menjaga tanah kerajaan, kita juga tidak terbang balak, kita sacrifice dan menyebabkan kita tidak ada income yang begitu besar dan kita hanya mengharapkan daripada penaja-penaja. Penaja-penaja tu mana ada orang nak taja tanpa ada, dan saya telah bawakan isu ni di peringkat KBS, Kementerian Belia dan Sukan, dan semua negeri menghadapi yang sama. Jadi banyak rakyat tahu ataupun penyokong tak tahu benda-benda ni. Jadi bila kita dah Kedah ni banyak sacrifice, yang tu kena faham. Sacrifice macam contoh, abah saya di negeri Kedah ni kami tanah pertanian. Kita sacrifice untuk pertanian padi. Kalau contoh tanah di negeri Kedah, tani bendang, harga dia 20 juta. Contoh yang paling tinggi, kita total value dia 20 million. Kalau di sebab tanah dia commercial, dia boleh pergi sampai 300 juta. Kali 40 kali ganda. Jadi income di Kedah dan Selangor tu jurang, jauh. Jadi population tu masuklah Selangor banyak. Tetapi di Kedah tu dia sacrifice satu air untuk membantu Kedah, Perlis, Penang. Daripada dulu. Sikit supaya dia terpaksa sacrifice tanah dia dari segi pertanian. Dia terpaksa sacrifice balak. Dia tak boleh terbang sekarang ni. Banyak di banyak-banyak. Lagilah. Dapat Pulau Pinang. Kita baru terima baru-baru. Dan daripada zaman franchise light baru 10,000 dulu. Sekarang dah dapat 10 juta. Saya pun yang ini sejarah pun orang kena ambil maklum. Jadi maksudnya banyak kekangan. Bagaimana kita cuma berhemah dalam kita punya perbelanjaan kerajaan. Jadi untuk negeri kita hanya menggunakan sponsor penaja. Jadi penaja pada baru ni kita ada dalam bidang pelancongan. Dan bila pelancongan juga kan, pelancongan paling teruk. Sangkut juga. Penaja apa sangkut, kita pun faham. Sememangnya kesan ekonomi kepada COVID ni cukup terkesan. Bukan kata kita di negeri Kedah, di Malaysia, Selangor dan sebagainya. Dunia pun terkesan. Pasukan luar negara pun terkesan. Jadi taklah boleh sponsor. Negeri itu kita tahu kita punya demographic segmentation di Kedah. Jadi bila berlakunya kekangan ini, tambahan dengan benda ini, walaupun better lah sebelum ni daripada kerajaan sebelum ni. Improvement yang cukup baik diberitahu oleh Datuk PKN Negeri. Tambahkan income dan dalam kewangan ini kita tak melibatkan kerajaan membantu pihak pasukan bola sepak. Dia kena lebih independen lah. Kita nak belajar kepada football club FC. Jadi
apabila sponsor-sponsor ni masuk, bila adanya tekangan dari segi COVID-19 ni menyebabkan kita juga tapi dalam kita taklah menunggu pertama saja, penaja-penaja kecil kita pun kita masih lagi cepat dan akhirnya saya yakin tertunggak ataupun bukan tertunggak lewat 1 bulan bulan 3 saja. Ni bulan 4, bulan 3. Yang tu kita tangguh sebulan. Dari segi tunggak bola tu 1-2 bulan tu biasa. Tapi kita taklah kita lambat-lambat. Dulu pun di atas sebab last year season kita tak dapat deposit import player daripada, sebab tu bukanlah saya kata dekat FAM dan MFL, cuma saya rasa saya pun ada juga tanggungjawab supaya badan induk tu mereka juga tak bayar deposit lambat. Mereka juga membayar lambat. Okey. Mereka juga bayar lambat untuk yang saya katakan ni broadcasting punya fees tau. Dan dia orang dapat. So media kena bagi juga sikit. Tapi dia orang pun juga dan last ke tak dapat bayaran. Mereka juga lambat bagi wang hadiah. Lambat tu biasa, kita tak pernah bagi saya kami macam ni telah didedahkan di TV3. Rasanya sasaran berbanding negeri-negeri lain. Kenapa Kedah jadi sasaran? Sebab saya terpaksa defend pasukan Lang Merah. Saya terpaksa defend sebabnya pasukan tu pasukan negeri Kedah. Pasukan sayangan kami, pasukan keadaan negeri kami oleh orang, sebabnya negeri Kedah ni bukannya orang senang datang yang melihat di stadium, orang susah. Kita faham. Maksudnya nelayan, petani, orang rakyat marhen yang sama-sama membantu menyokong pasukan Kedah. Jadi saya rasa sebab itu kita sebagai pengurusan kita mengambil tanggungjawab. Sebab tu saya kata saya boleh terima kecaman oleh netizen ataupun pihak-pihak kalau kami tak bayar. Ni kita bayar, kali ni kita cuma terlewat tu je atas sebab PKP. Orang heboh PKP, kita heboh bola. Kenapa macam tu? Itu saya terpelik sikit. Sasaran negeri-negeri lain banyak, tapi kenapa dia ambil negeri Kedah? Itu je. Jadi saya terkilan betul je. Jadi saya bila dia orang tanya, saya soalah balik hak lama tu. Itu je. Dah lewat pun kita Kedah lewat bayar sebulan, bukannya tak bayar 3-4 bulan. Ya, betul. Basic dia ialah negeri Kedah lewat bayar sebulan saja. Dan saya rasa normal kot mana-mana persatuan bola sepak negeri, saya rasa biasa benda ni. Macam tu. Jadi penjelasan daripada YB itu menarik lah. Maksudnya kita yang penonton-penonton tahu keadaan situasi sekarang ni, apa yang terjadi, yang isu yang tengah bermain dalam arena bola sepak ni adalah KFA seolah-olah tidak membayar gaji. So sesuai hormat dah cerita macam tu, saya kata boleh percayalah. Sesuai hormat, sesuai hormat yang buat kerja ni. Bila mereka tulis dalam media, sepatutnya dia orang menulis surat kepada saya. The right person is professional, should tulis surat kepada saya. Saya akan tulis surat, tanya dulu. Kalau tak ada tulis surat, tak ada masalah, kita boleh bincang. Itu je. Dan pihak sana pun, kalau adanya isu persatuan pemain ke atau pihak MFL atau FAM, tulis surat pada saya. Bila you tembak dari media, saya terpaksa tembak dalam media lah. Saya bertahankan pasukan saya. Itu je. Setuju. Yang tu yang sepatutnya Setiausaha Hormat kena buat lah bila organisasi dia di attack kan. Ya. Dan dia pasal dia boleh defend dia punya organisasi dia. Ya. Kan saya masuklah pada Setiausaha Hormat KFA kerana berani menjawab soalan-soalan di media tu. Saya rasa kadang-kadang orang pun tak boleh nak olah juga tu kalau bila kena attack kat media kan. Just only for delay 1 month, saya rasa benda tu mana-mana persatuan menjadi dalam Malaysia ni. Okey, so kita dah cerita panjang daripada bermula dari Kubdul Kebarotan, sebelum tu lagi bermula daripada Karier WB, Kubdul Kebarotan, Polisi Kejadian Kedah, KFA sendiri yang tengah panas ni. Dan sedikit lagi WB sebelum kita masuk ke soalan-soalan penonton-penonton kita ni. Macam mana pula atlet-atlet lain yang dalam keadaan PKP ni, selain daripada bola sepak? Begini, saya lihat dia dalam sukan ini, sebab sukan bola ni dia sebabnya gaji mereka puluhan ribu.
millions of money lah. Jadi, contohnya, kita main Liga Malaysia, itu sebab peminat ramai, popular, pasukan sepak yang popular. Yang tu tak laku. Saya juga sebagai suku belia dan sukan, mesti jaga sukan-sukan yang lain. Okey, sebagai contoh, ada juga pemain kita ada 2 orang perahu layar akan ke Olimpik. Dan juga kita ada 2 orang daripada negeri Kedah. Lain. Kebanyakan Wabi, jap. Yang perahu layar tadi itu memang original Kedah ke ataupun beli daripada negeri lain? Original Kedah. 4 orang. 2 orang daripada Kedah. Okey. Dia bolehlah pergi Tokyo ke apa kan, tapi Olimpik tak boleh lah. Postpone lah saya rasa. Tapi saya lihat bagaimana mereka bersungguh walaupun mereka itu standard Olimpik, pemain Olimpik. Kita ada macam kita yang bakal ganti Nico Devi adalah daripada Kedah. Siva Sanggari, Indians. Yang memang yang sedang menaik. Dan ramai lagi kita punya pemain ada yang saudara anak seorang anak muda 16 tahun di Langkawi juga menang untuk sukan perahu layar juga. Yang ni dia tak pergi Olimpik, dia emas untuk sukan di Jakarta Palembang itu, sukan Asia. Semuanya kadang-kadang anak-anak orang susah. Anak-anak rakyat kita yang marhain dan kita mereka telah berjaya. Jadi passion dalam sukan. Dan saya ada yang lebih tinggi pada sukan-sukan lain. Sebab tu saya minta supaya kadang-kadang nak lihat main tengok pasukan pemain ada tak ada murah. Kalau sukma tu lagilah sikit main sukma kan. Jadi tu saya kata kadang-kadang kita kena bersyukur apa yang kita ada kan. Jadi kalau saya pun main bola untuk Governors Cup dulu di bank dan juga universiti saya boleh dapat rasakan. Saya main dulu. Kami main di atas itu juga lain. Saya tengok pemain-pemain kita yang dalam sukan badminton meningkat naik sekarang ni. Siva Sanggari, kita ada juga pemain kita di main rugby di peringkat Jepun. Jepun League College budak Kedah Indian. Dalam bidang rugby. Jadi ramai lagi kita punya pemain-pemain di negeri Kedah yang bermain di peringkat antarabangsa yang langsung orang tak kenal. Jadi sebab tu saya buatkan 5 agenda dalam negeri ini adalah 5 trust, iaitu kita ada sport industry. Kita jadikan sukan ni sebagai industri, sebab tu kita bila ada Lito dan Langkawi, RHB, banyak event-event. Kali ni kita kena stop lah. Last kali event di Lito dan Langkawi lah. Sport industry, sport career, itu career menjadi career mereka. Sport icon, jadi icon. Maksudnya kita kena tonjolkan, popularkan, ada sponsorship untuk setiap ikon-ikon di negeri Kedah ini. Contoh-contoh cerita Syarul yang main peroleh untuk Olimpik tu. Saya pun tak boleh ingat. Lepas tu yang saya kata sebagai main squash Jadi beberapa player untuk kita tunjukkan adalah ikon. Jadi sport industry, sport career, sport icon, sport gentleman. Gentleman dia orang yang tak rasuah, jujur dan akhir sekali dalam sport apa saya pun ni. Jadi matras lah saya rasa dalam tu. Dan supaya sukan di Kedah ni kembali ada sinar yang lebih baik. Sebab kita kalau ikut di Suma tu kita Division 3 lah. Saya cakap kita kena pergi ke Division 2. Suma. Okey. Tapi lega lah Wabi, Suma dah tangguh. Kalau tidak kita pun persiapan untuk Suma pula lagi kan? Ya. Johor di Johor patutnya bulan 7. Jadi dah ada tangguh tu, saya rasa yalah dari segi persediaan kita tu untuk atlet tu kita dapat tangguhkan lega sikit lah sebab kita nak selesaikan masalah-masalah yang lain lagi kan, yang lebih besar. Melibatkan kerajaan negeri, tadbiran dan sebagainya. Itu yang saya tanya tadi tu pasal Selangor ni, Wabi. Kami ni saya di Majlis Sukan Negeri Selangor. Banyak atlet-atlet kami ni kena beli.
Ah, kita kena beli. Jadi tu yang Ini dari Kedah ni dia jenis daripada Kedah kan tapi dia beli kat Selangor ni. ada. Kedah tak mampu beli, itu masalahnya. Tapi okeylah ada pelapis boleh ganti kena Kami squash. development sport tu kita memang Ya. fokus. Sebab tu kita rakan-rakan kita pemuda kita yang bagi peluang untuk melihat. Sebab tu kami Sukma itu Selangor dengan Kedah kan. Tu Kedah pun lobby juga ah. Lobby ya. PKP ni Sampah lobby. Kelantan dengar cerita Kelantan mula tak diri lobby lah. Lepas tu masuk balik bidding tu. Masa tu last meeting kita zaman Syed Saddiq Menteri Belia Sukan kita 2024 di Kelantan kita buat keputusan. 2022 tu Selangor, Kedah, Sabah. Selangor, Kedah, Sabah ha. Lagi lah masih fight lagi. Tak pakai jadi tuan faham pada. Toma. Okey Wabi. So banyaklah kita cover cerita-cerita kita masing-masing malam ni Wabi kan. So kita jangan lupa pula lah pada betul-betul kita soalan-soalan banyak juga ni. Kalau tengok dekat page naratif ni pun banyak soalan tapi kita dah ambil mana yang perlu sajalah. Dan saya tengok yang pertama sekali Wabi saya rasa ni ada satu soalan yang sama dengan yang bawah ni. Daripada Abdullah Hilmi Azmi. Ini adik saya rasa ni Wabi. Dia di Pulau Polis. Ada tak bantuan khas untuk tourism player seperti pemandu pelancong? Ada. One off ke macam mana? One off. Yang berdaftar dengan negeri Kedah lah. Ya, di negeri Kedah. Okay. Saya selepas ni saya dah juga dalam bidang pelancongan So di bawah anak syarikat Kedah Tourism, mereka akan apa-apa bantuan yang kita ada input yang kita nak buat event-event tu, kita gunakan kita bagi kepada tourist guide, agent yang kecil-kecil untuk membantu. Yang bawah lah, yang atas tu kita bincang dekat federal lah. Dan saya telah berbincang dengan pihak federal supaya dan mungkin menteri akan panggil mesyuarat tentang pelancongan supaya ada perancangan yang baru untuk spesifik kepada pelancongan, tapi tak belum diumum atau tak dimaklumkan lagi yang dipanggil meeting. Tapi kita telah menyuarakan pandangan kita. Okey. Itu mungkin package yang ketiga ke YB. Package yang selepas ni lah kot. Yalah package selepas ni. Okey YB, daripada Guna Segaran, langkah-langkah kerajaan negeri Kedah untuk memangkin balik industri pelancongan selepas PKP, terutamanya domestik. YB pun portfolio YB pelancongan kan? Ya. Untuk dalam bidang pelancongan di negeri Kedah ni, sebab tu saya kata saya akan membuat perbincangan dengan pihak Kedah Tourism dan syarikat kerajaan negeri yang fokus. Dan pembunuhan tadi saya kata unit pembangunan usahawan Kedah UPU. Dalam bidang pelancongan kita ada dalam Kedah Tourism. Mereka telah senaraikan kepada saya untuk kita beri one off sedikit sebanyak amount kepada tourist guide yang kecil-kecil dan juga travel agent yang kecil. Kalau travel agent besar tu tak boleh lah bantu mungkin. Dan untuk di Kedah ni kita akan membantu dalam masa yang sama juga, kita membantu dalam marketing ataupun mempromosikan kembali kita punya semua tempat-tempat menarik, dan pihak kerajaan juga akan membantu di hotel-hotel, contoh hotel, homestay, resort dan sebagainya, membuat program-program kerajaan di situ. Tapi kena bincang win-win situation lah. Maksudnya kerajaan pergi buat seminar, ada program di hotel lebih banyak dan sebagainya, tetapi diberi pakat-pakat susah win-win tapi pakat dapatlah diskaun yang banyak juga daripada hotel untuk kita merancangkan kembali. Maksudnya kerajaan support dari segi program dan event selepas dibenarkan lah. Jadi kita membuat promosi itu, kerajaan negeri yang membantu di bawah Kedah Tourism, gunakan sedikit yang kita ada, dan juga yang one off tu yang saya cakap tadi. Saya ingat Wabi pasal Langkawi. Pulau Langkawi berada dalam negeri Kedah kan. Dan saya rasa Pulau Langkawi ini memang terkenal dengan pelancongan, aktiviti pelancongan saja. Dia pertanian pun tak ada kot. Ada lah tapi bukannya core business dekat Langkawi tu. Jadi bila ada PKP ni yang jadi pada hari ini, maksudnya sekarang ni di negeri Kedah yang dia terkesan adalah Langkawi, Pulau Langkawi. Aktiviti pelancongan di Pulau Langkawi. Hotel, resort, homestay and all that. Kan? Jadi penumpuan kerajaan di Kedah kepada Langkawi ini special ataupun kira sama dengan yang kawasan-kawasan yang lain? Dia kalau kita tengok dia ratio dia, pelancongan di Kedah ni 80% Langkawi, 20% di Tanah Besar.
Dia punya ratio. Jadi di Langkawi boleh katakan semualah. Tapi kita lebih, sebab tu dia ada badan induk iaitu LADA lah. Langkawi. Cuma LADA yang ni, dan saya telah berbincang dengan pihak LADA, CEO Dr. Hezri, CEO LADA. Mungkin kita fokus bagaimana kita nak kembali, dan juga kita kena direct juga dengan Tourism Malaysia. Dia kena sebab Langkawi ni daripada LADA ni adalah di bawah MOF di bawah MOF. So cuma dia punya chair meeting adalah Menteri Besar sebagai Tuan dan chairman adalah daripada wakil daripada MOF lah. Timbalan Menteri Kewangan lah, Datuk Amiruddin Hamzah sebagai co-chairman. Jadi kita kena duduk bersama, bukan kata negeri. Kalau negeri saja tak mampu di Langkawi tu. Dia kena federal. Maksudnya dia one of kita sebagai pulau pelancongan. Alright. So soalan daripada Syafiq, Kedah lah ni zon hijau dah COVID-19. So ada plan kan untuk buka bazar Ramadan tahun ni? Maksudnya arahan Kerajaan Persekutuan kot. Yang kata tak menang kan? Semua sama tak? Ya, alright. Tapi ada lagi ni lah Wabi, dia tanya lagi ni, ada satu penonton kita ni, dia tanya pasal bila nak dapat peniaga, bilakah penjaja dan peniaga Kedah akan mendapat sumbangan 300 yang dah diumumkan? Bulan puasa. Bulan puasa? Ya. Sepanjang bulan puasa tu tempoh dia lah? Bulan puasa. Ujung bulan ni lah, boleh katakan ujung bulan. Ataupun ujung bulan April, ujung bulan April ataupun awal bulan 5. Dalam bulan puasa lah dia akan mula buat tagihan pada penjaja-penjaja lah. Sebabnya kerajaan federal juga bagi 800, 1000, 1600 dan sebagainya tu. Mungkin kita bagi dia orang dapat juga. Sekarang ni tengah dapat yang daripada kerajaan federal tu. Off 800, 1000 dan 1900 tu. Yang ni menarik soalan Babi. Ada seorang yang bertanya, kerajaan ni Kedah ada apa-apa inisiatif tak untuk nak bawa balik mahasiswa, macam mana belia dan mahasiswa anak di Kedah yang sangkut di KL akibat PKP? Ada insentif dari kerajaan negeri tak? Anak Kedah di KL, mahasiswa tak dibenarkan pulang. Kerajaan kita duduk di sana. Ada insentif tak apa-apa untuk mereka yang tak boleh balik ni? Yang student. Dia kalau di IPT di bawah kerajaan federal. Yang ni yang kebanyakan pelajar-pelajar tak tahu, tetapi yang tu ada ihsan zakat, Yayasan Islam sebagainya. Tapi di Kedah kita di kerajaan negeri hanya fokus tanggungjawab kerajaan negeri hanyalah dia punya job scope antara kerajaan negeri dan yang tu kena clear tu. Ramai orang tak tahu. Kita fokus pada Universiti Insaniah iaitu Universiti Negeri Kedah. Dan juga anak-anak dia Kedah di Yayasan Islam, bawah Yayasan Islam. Sebab tu saya tengok modern. Sebab IPT di seluruh ni di bawah tanggungjawab kerajaan federal. Kalau dia belajar di IPT dan IPTS dia di bawah Kementerian Pendidikan. Alright. Maksudnya yang tu kita serah pada kerajaan persekutuan lah untuk apa-apa bantuan, bukan saja untuk anak-anak Kedah sajalah, anak Terengganu, anak Kelantan. Sebab tu makanan diberikan kepada Kementerian Pendidikan kata duduk di IPT dan sebagainya. Yang ada yang bantuan makan, food bank lah pada mereka. Food bank. Yang di Universiti UUM tu kita cover lah. Yang dalam negeri Kedah kita bagi food bank beberapa universiti ataupun IPT di dalam negeri Kedah. Kalau student UUM tu Babi, kalau katalah dia bukan anak Kedah, dia datang daripada Selangor contohnya, belajar di UUM. So apakah kerajaan Kedah juga salurkan bantuan? Ya. Kalau UUM di bawah Kementerian Pendidikan juga, di IPT lain pun di bawah Kementerian Pendidikan Federal. Jadi kerajaan negeri ini dia punya tanggungjawab lebih kecil kerajaan federal. Dia just bantu apa yang dia boleh top up saja. So yang top up tadi tu kerajaan negeri direct dengan pihak universiti. Oh, okey. Dalam sikit lah macam tu. Sebabnya dia di bawah Kementerian Pendidikan.
Okey. Maksudnya kalau kata yang Ubi kata top up tu tadi, maksudnya anak-anak luar daripada Kedah pun akan merasa juga top up daripada kerajaan Kedah lah. Ya, kena. Betul. Okey, alright. Ada satu soalan ni Baby, yang ni soalan ni provokasi sebenarnya. Apa Tapi boleh? short juga lah kalau kita nak ulas, nak Baby ulas sikit lah, tapi jangan terlajak pau lah kan. Orang kata. Ada saudara Iswandi Ismail ni, dia tanya, ni pasal apa ni Johor JDT FC ni sakit hati dengan Kedah? Kedah ni dah lah income dia kurang, tak sama macam JDT Johor sana tu, tapi pasal apa ni JDT FC ni sakit hati dengan Kedah KFA ni? Tak, bagi saya tak. Mungkin kita salah faham je. Antara, tapi bagi saya, bila jadinya miscommunication antara dua di antara dua pasukan bagi saya kalau kata gaduh-gaduh bola ni macam gaduh adik-beradik je sebenarnya dalam pasukan. Kita pasukan merupakan pasukan negara. Kita nak melahirkan pemain-pemain untuk menjadi pemain negara. Kedah develop daripada negeri Kedah, Johor juga daripada pemain daripada negeri Johor. Bila kita main pasukan negara. Jadi bagi saya healthy competition. Bila kita Kedah lawan Johor apabila jadi provokasi begini, yang bagusnya bagi saya full house kita punya stadium. Baru dapat income, kita kata apa dah kata lagi. Jawapan dia. Jadi bagi saya kita kena happy, jangan rasa tertekan. Ia merupakan satu macam kata gaduh-gaduh bola kan. Marketing promosi. Jadi akhirnya yang mendapat tu ada dua pasukan bermain. Kita tengok baru ni Piala Sumansih kita tengok di Johor Bahru di stadium di Johor. Saya lihat bahawa stadium yang cantik dan pemain pasukan kita, penonton pun teringin nak pergi main, nak pergi tengok tu stadium yang cantik tu. Jadi bagi saya satu healthy competition lah antara dua tim. Jadi Kedah lawan Johor ramai, Kedah lawan Selangor ramai, Kedah lawan Perak ramai. Begitulah. Saya tengok, saya kat Abah lah, Selangor tak setuju kan, tapi saya orang Selangor, saya orang Selangor. Selangor. Mak pak orang Penang kan? Penang dengan mana? Kulim. Penang dengan Kelim. Okey. Dengan Kelim. Okay, ada so banyaklah kita timbang itulah habis. Kita pun dah sampai ke 10.20 dah habis. Saya rasa tak ada soalan-soalan lain lagi kot yang boleh kita jawab dan kongsikan dalam segmen kali ni. Cuma itulah apa harapan YB untuk rakyat di Kedah khususnya, amnya pada rakyat Malaysia, penonton-penonton The Narrative dan juga page-page yang lain. Saya fahamkan page Abbas Azmi juga berkongsi, page YB Asmirul Anwar Aris FC tak silap pun rasa berkongsi juga live ni. So apa saranan dan juga nasihat YB keseluruhan lah, bermula daripada kerajaan ini Kedah, bola sepak dan juga belia dan sebagainya. Saya bagi berpandangan lah, yang penting sekali adalah COVID-19, patuhi PKP. Yang tu tadi saya berjumpa dengan pihak polis dan kami di Kedah ni sentiasa ada mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri MKN, dan saya juga termasuk dalam MKN. Kita telah pun memang betul-betul full swing untuk patuh kepada PKP ini, dan kita juga support pihak Hospital Sunabaya. Banyak kita di Hospital Sunabaya yang banyak, dan juga pusat-pusat kuarantin kita jaga. Dan alhamdulillah di Kedah kita insya-Allah kita doakan di Kedah ini, bagi saya Kedah, kepada penduduk negeri Kedah ni, kita Kedahan cemerlang sebabnya patuh PKP 94% diberitahu 90%. Jadi kita tak mahu rakyat-rakyat kita keluar, dan kita dalam masa yang sama juga kita nak supaya negeri Kedah ni akan jadi negeri yang pergi ke green lah, ke hijau. Hijau maksudnya kita kembali, dan saya dimaklumkan kalau kita berterusan begini, negeri Kedah, Perlis dan Penang mempunyai orang kata data yang begitu baik, dan kita akan
negeri Kedah ni maksudnya kalau Abah duduk Selangor tu nak main ke Kedah tak boleh lah. Maksudnya kami dah boleh berurusan lah negeri Kedah tu. Sebab Tinggal ada seputaran Semenanjung ni boleh berurusan dah lah. 11 kes saja di yang kritikal. Jadi yang lain-lain tu dah kembali pulih dan sebagainya. Kita telah berjaya dan kerja kuat kita punya Yang Amat Seri selalu turun padang. Esko kesihatan kita Dr. Ismail pun turun dan semua esko-esko lah di Kedah dengan semua agensi kerajaan swasta ni bertumpul lumus supaya negeri Kedah ni comeback, sebab kita tahu kita ni negeri yang marhen sikit lah berbanding negeri-negeri Selangor tu kan. Tapi ada Langkawi Langkawi. Tapi sebenarnya kita nak supaya COVID ni selesai dengan secepat mungkin, yang pertama. Yang kedua adalah tentang rangsangan ekonomi. Kita stopkan semua event-event, program-program besar dan sebagainya, dan dapat menjimatkan duit kerajaan, dan hasilnya kerajaan kita pulangkan kembali kepada rakyat supaya rakyat tak terasa terbeban. Dan dalam masa sama insya-Allah di peringkat kementerian saya akan bersuarakan melalui Esko Pelancongan, Esko Belia Sukan dan juga Esko Pembangunan Usahawan supaya pihak kerajaan federal juga membantu pihak kerajaan negeri untuk meneruskan agenda-agenda rakyat ini, terutama dalam ekonomi. Dan yang ketiganya ialah dalam bidang sukan, permainan bola, insya-Allah kita akan selesaikan secepat mungkin apa-apa masalah yang kita berlaku. Dan kepada Tuanku Tengku Mahkota Johor, bagi saya itu biasa. Mohon maaf. Tapi bersahabat bagi saya, dalam mana-mana apa jua pun kita ada perjuangan politik bola masing-masing. Tapi kita orang kata pesaing yang hebat antara Kedah, Johor, Selangor dalam apa-apa sebenarnya kita nak supaya negeri kita melahirkan pembangunan bola sepak di peringkat negara. Itu lebih penting untuk bagaimana Kedah itu bermain di AFC dengan sampai ke Seoul, ke Jepun main dengan pasukan di Liga Jepun, dan kita boleh menetapkan pemain-pemain kita di peringkat, dan juga termasuk dalam sukan-sukan yang lain supaya kita melahirkan belia kita menjadi pemimpin muda kita dalam belia, dan juga dalam melahirkan seramai mungkin atlet-atlet negara. Saya kira di mana-mana negeri yang kita berada, kita bersahabat. Okey. So untuk yang terakhir yang Wabi, sedikit lah sebab kita dah berlaku pertukaran kerajaan dekat persekutuan daripada Pakatan Harapan pada Pakatan Nasional yang pada hari inilah. Hubungan kerajaan ni Kedah setakat hari ini, bagaimana hubungan para ahli Esko dengan kerajaan persekutuan? Sebab kita tahu tiga kerajaan dalam negara kita ni, kerajaan persekutuan negeri dan juga kerajaan tempatan, dia saling kait-mengkait antara satu sama lain. So bagaimana hubungan setakat hari ini kerajaan ni Kedah, khususnya di bidang di portfolio belia dan sukan dan juga usahawan yang saya kira lebih agak penting dalam negeri Kedah. Bagaimana hubungan dengan persekutuan semenjak pertukaran kerajaan? Dulu tak ada masalah sebab sama antara Pakatan Harapan di federal dan juga di state. Bagaimana dengan keadaan hari ini, Wabi? Ada permasalahan ataupun boleh bekerjasama atau tidak? Okey, kita biasa simple as that. Kita ni negeri pembangkang sekarang ni yang kita dibincangkan dengan pihak kerajaan persekutuan. Tapi bagi saya sebelum ini di peringkat federal bila kita menjadi federal, Pakatan Harapan menjadi kerajaan persekutuan, layanan kepada negeri-negeri pembangkang pun sama. Okey. Yang kerajaan pembangkang itu macam contoh dulu kita pegang federal, saya mesyuarat beberapa kali, maksudnya diberi sama rata ataupun lebih. Macam contoh Kedah dalam belia sukan tu, kalau Kedah dapat sikit, Kelantan dapat lebih banyak lagi. Contoh dia gitu. Benda tu sebenarnya sama rata. Dan harapan kita pun sama juga kalau di bawah kerajaan Perikatan Nasional, yang mana walaupun berbeza dari segi ideologi politik, tetapi dari segi profesional untuk menyampaikan agihan kepada rakyat itu mestilah sebenarnya yang penting sampai kepada rakyat. Tak kira mana-mana parti ataupun ideologi. Cuma di peringkat pemikiran saya, kita kena berubah, bertukar cara kita berfikir, walaupun kita berbeza pandangan, berbeza ideologi politik, berbeza apa-apalah, bola ke apa semua kan. Maksudnya kita mempunyai, yang pentingnya adalah agenda rakyat, kebajikan rakyat, ekonomi itu kembali pulih, ekonomi negara kembali pulih.
kita mesti jaga kesihatan, iaitu kesihatan maksudnya hospital kita kembali back to normal selepas COVID ni. Kesian saya lihat frontliner kita barisan harapan kita teruk kerja. Betul. Teruk kerja, dan juga pihak polis, PDRM, Angkatan Tentera ATM. Rasa kembali pulih seperti sedia kala. Dan saya juga rasa tingkat kajian federal kajian federal ni boleh bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri. So far kita telah bermesyuarat melalui Zoom meeting antara kerajaan federal dan kerajaan negeri. Nah, baru ini dalam bilik sukan dalam bidang pelancongan mungkin akan berada. Dan bagi saya tak ada perasaan macam tu membangkang kerajaan, sebab kita agenda anak-anak muda sekarang ni yang kita lepasan, macam saya lepasan 40-an, kita dah tak fikir macam tu. Kita nak yang penting apa yang boleh membina negeri dan negara, sebab kita kena bersaing dengan negara-negara luar. Yang tu lebih penting. Tingkat tu bagi saya kita masih berfikiran ke belakang. Kalau kita tak kira ideologi politik, sebenarnya kita kena bawa agenda rakyat yang lebih besar dalam bidang ekonomi, kesihatan dan juga pendidikan anak-anak. Sebab tu kami di Kedah kita buat sidang DUN belia, walaupun di Parlimen belia kita nak melahirkan seramai mungkin. Dan saya hari itu hampir nak buat, tak sempat, iaitu ASEAN Youth Leader di peringkat ASEAN untuk melahirkan seramai mungkin anak-anak muda belia kita untuk kita pimpin negeri dan negara cara acuan yang baru untuk kita untuk pergi bersaing dengan negara seperti Singapura lebih jauh ke hadapan dan negeri-negeri maju yang lain. Kita nampak Indonesia sekarang mengorak langkah juga dalam bidang politik dia. Jadi tapi ialah terkesan dari segi yang lain-lain itu kita tak, tetapi dari segi politik, ekonomi dia yang dengan population yang begitu besar, saya rasa mereka juga telah pun bila kita ada connection ataupun komunikasi dengan anak-anak muda politician di peringkat Indonesia. Jadi maksudnya kita nak kena bawa ni Asia Tenggara ni, bukan sahaja negara Malaysia, Asia Tenggara kita nak pergi jauh ke depan. Alright. So alhamdulillah kita rasanya dah selesai, dah sampai ke penghujung je Wabi sesi kita pada malam ini, dan saya secara tak langsung saya juga banyak belajar daripada apa yang Wabi Asmirul sampaikan. Antaranya lah yang saya belajar ialah bagaimana Kedah atau strategi Kedah untuk menangani isu ekonomi selepas PKP ini, dan antaranya ialah mengadakan pusat-pusat perniagaan yang baru di peringkat daerah di bawah PBT dan sebagainya, dan itu idea yang sangat baik dan mungkin saya boleh gunakan idea ini di tempat saya juga. Terima kasih banyak. So pada semua penonton-penonton The Narrative dan juga pada page-page yang lain, saya Abbas Azmi mengucapkan jutaan terima kasih kerana bersama lebih kurang sejam setengah ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi dan forum-forum yang lain. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Asmirul Anwar Haris yang sudi untuk meluangkan masa pada malam ini bersama dengan kita. Sembang santai, banyak kita cerita tadi. Dan pada penonton-penonton yang bersoalan yang tak sempat kita jawab ataupun soalan-soalan yang bersifat personal dan sebagainya, bolehlah bertanyakan di Facebook Wabi sendiri, Wabi Asmirul sendiri, ataupun yang soalan pada saya yang secara personal tu bolehlah PM ataupun di ruang Facebook Abbas Azmi Official, insya-Allah. So sekian dulu Wabi, kita jumpa lagi. All the best Kedah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Abbas.